خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا. خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا. كلام ربنا هدايتنا، عطاء جبريل على رسولنا. كلام ربنا هدايتنا، عطاء جبريل على رسولنا. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. كلام ربنا على نور المصطفى. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jemaah sidang penonton, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan ayah-ayah yang saya hormati, yang saya kasih sekalian, alhamdulillah kita memanjat syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan, peluang kepada kita untuk sama-sama kita hadir dalam majlis belajar Al-Quran, iaitu pada pagi ini kita akan menyambung kembali perbincangan kitab tajwid Al-Quran Qiraat Asim kita di muka surat 240. Baik, siapa yang ada kitab boleh buka kitab, saya tunjukkan contoh kitab dia. Kitab Tajwid Al-Quran, jilid yang pertama, muka surat 240, menyambung kembali tajuk berkaitan dengan hubungan dua huruf berdasarkan makhraj dan sifat. Okey, sebelum tu mari sama-sama kita mulakan dulu pertemuan kita dengan sama-sama membaca ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwirna binur 'ilmik wa ab'idna nisyan birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Baik para jemaah, tuan-tuan dan puan-puan dan jemaah yang saya hormati, yang saya kasih sekalian, bersama dengan saya pada pagi ini Puan Norzi Tahrifin, Baizura Badlisha. Pada semua yang mengucapkan salam, saya menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada pagi ini kita akan menyambung kembali perbincangan kitab Tajwid Al-Quran Qiraat Asim kita jilid yang pertama, iaitu kitab ini. Siapa yang berminat, yang ingin berhajat, ingin mendapatkan kitab ini, boleh personal message dengan saya di talian nombor 019 3079 306. Okey. Harga kitab ni ialah RM80 untuk satu naskah. Kalau satu naskah harganya ialah RM80. Kalau nak beli satu set, iaitu ada 2 jilid, harganya ialah RM145. Okey. Baik, para jemaah sidang penonton, tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang ada kitab boleh buka kitab kita, muka surat 240. Muka surat 240, tajuk berkenaan pertemuan 2 huruf. Okey, saya ulang sikit. Pertemuan 2 huruf yang bersamaan, makhraj dan sifat sama. Dua-dua huruf tu bentuknya sama. Kalau ba dengan ba, ta dengan ta, sa dengan sa. Kalau bertemu 2 huruf, huruf yang pertama mati, huruf yang kedua berbaris, dinamakan mutamathilain saghir. Kalau bertemu 2 huruf yang kedua-duanya berbaris, tak kisah baris apa, yang penting dua-dua huruf yang sama itu berbaris, maka dinamakan mutamathilain kabir. Kalau bertemu 2 huruf yang pertama itu huruf yang pertama itu berbaris, huruf yang kedua pula mati, dinamakan mutamathilan mutlaq. Itu sekadar ulangan. Baik, cuba tengok muka surat 240. Mutaqariban. Mutaqariban. Apakah dia mutaqariban? Okey, apakah mutaqariban? Iaitu 2 huruf yang berhampiran pada makhraj. Dia bukan sama, dia hampir saja makhraj. Dan sifat, hampir makhraj, hampir sifat. Okey? Atau berhampiran pada sifat sahaja. Mungkin dia makhraj dia jauh tapi sifat dia hampir. Okey. Ataupun berhampiran pada makhraj sahaja. Dia sama ada dia berhampiran makhraj ataupun berhampiran sifat. 2 huruf itu. Maka dinamakan dia mutaqariban. Dia terbahagi kepada 3 bahagian. Mutaqariban pun ada mutaqariban saghir, ada mutaqariban kabir, dan ada mutaqariban mutlaq. Sekarang kita jumpa 2 huruf. Huruf, kalau yang pertama tadi mutamathilan. Mutamathilan tu 2 huruf yang sama. Yang kedua ni mutaqariban, dia hampir. Sama ada hampir makhraj 2 huruf tu, ataupun 2 huruf tu hampir pada sifat. Bahkan mutaqariban juga terbahagi kepada 3, iaitu ada mutaqariban saghir, ada mutaqariban kabir, dan ada mutaqariban mutlaq. Sekarang kita cerita agak detail sikit perbincangan kitab tajwid kita ini. Kerana kitab tajwid ni dia sangat terperinci, dan saya galakkan kepada mereka-mereka yang ingin lebih mendalami. Dah boleh dah kitab tajwid yang lain, dia dah mahir dah khatam banyak kali dah. Maka dia nak lebih lagi mendalami ilmu tajwid, maka saya sarankan terutamanya kepada golongan guru-guru Al-Quran. Sangat baik untuk mereka memiliki kitab ini dan belajar kitab ini. Baik. Apa dia yang pertama mutaqariban saghir? Apakah dia mutaqariban saghir? Iaitu huruf pertama sukun dan huruf kedua berbaris. Ingat 2 huruf yang hampir pada makhraj ataupun pada sifat. Yang huruf yang pertama tu dia mati, huruf yang kedua berbaris. Contoh dia berhampiran sifat dan makhraj seperti ta dengan sa. Ta dengan sa, 2 huruf yang hampir hampir makhrajnya. Huruf hujung lidah, kan? At dengan as. Okey, kedua-dua tu adalah huruf hujung lidah. Baik.
contoh yang datangkan pada surah Asy-Syamsu, kazzabat sa. Kazzabat sa. Tu dapat dia dah hampir dah. Kalau kita kurang berhati-hati, dia akan jadi kazzabat sa. Kita akan idghamkan terus. Kazzabat sa. Sedangkan tidak. Kita kena jelaskan ta itu. Kazzabat sa. Kazzabat samu. Kazzabat sa. Kazzabat sa. Okey. Yang kedua, baik. Berhampiran sifat sahaja. Yang tadi berhampiran makhraj. Berhampiran sifat dan makhraj. Yang ini pula berhampiran sifat sahaja seperti zal dengan jim. Sifat zal dengan jim ni dia hampir. Okey, contoh ilja. Ilja. Nampak? Kalau kita kurang berhati-hati, dia akan jadi ilja. Ilja. Sedangkan dia ilja, 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 ilja. Gitu. Ilja'ukum. Jangan ilja. Okey, itu namanya berhampiran sifat. Zal dengan jim. Yang ketiga, berhampiran makhraj sahaja. Ini contoh-contoh yang didatangkan. Yang pertama tadi contoh hampir sifat dan makhraj. Yang kedua ni contoh hampir sifat saja. Yang ketiga ni hampir makhraj sahaja. Seperti dal dengan sin. Qadasa. Ni makhraj dia hampir. Qadasa. Kalau kita kurang hati-hati, dia akan jadi qasami Allah. Qasami Allah. Sedangkan tidak. Maka hukumnya wajib diizharkan oleh Imam Hafs. Imam Hafs, iaitu bacaan kita, kena izhar, kena jelaskan huruf yang pertama itu. Tidak boleh diidghamkan kepada huruf yang kedua. Bagi bacaan kita tak boleh baca kazzabasamu. Tidak boleh baca ijja'ukum. Tidak boleh baca qasami Allah. Tetapi mungkin ada bacaan bagi imam-imam yang lain yang membolehkan. Dinamakan idgham mutaqariban saghir. Ini bagi imam-imam lain. Tapi imam kita kena kena izhar, kena jelaskan. Boleh? Jadi saya ni kita banyak mendengar pembaca-pembaca, sama ada di kalangan orang yang baca Quran, di kalangan para hafiz, ataupun imam-imam, kan, apabila mereka contoh baca pada surah Asy-Syamsu, mereka menghamaskan huruf ta itu sehingga berdesir ataupun berbunyi seperti huruf sa, macam kazzabat samu, kazzabat samu, kazzabat sa. Dia macam sama dah. Hampir-hampir kazzabat samu dah. Jadi jangan desirkan huruf ta. Kazzabat samu, kazzabat sa, kazzabat samu. Begitu. Okey? Boleh jaga dan hati-hati. Kedua, mutaqariban kabir. Apakah dia mutaqariban kabir? Iaitu kedua-dua hurufnya berbaris. Ingat mutaqariban ni ialah hampir pada sifat atau makhraj ataupun hampir pada sifat dan makhraj. Okey. Kedua-dua huruf tu berbaris. Kalau yang pertama tadi yang saghir, huruf pertama mati, huruf kedua yang berbaris. Kalau mutaqariban kabir, kedua-dua huruf tu berbaris. Huruf pertama berbaris, huruf yang kedua pun berbaris. Bertemu dalam dua kalimah. Okey, contoh dia apa? Berhampiran sifat dan makhraj seperti qaf dengan kaf, dia hampir tu. Aq dengan ak. Kalau aq huruf apa dia? Pangkal lidah naik ke atas dari langit ataupun anak tekak. Kalau kaf pun sama juga, pangkal lidah tapi dia ke depan sikit. Maknanya dekat dah qaf dengan kaf. Hurufnya tu. Boleh? Okey. Sekejap ya. Okey. Kita tengok contoh dia. Min fawqikum. Qikum. Qikum. Dua-dua tu huruf yang berbaris. Qaf berbaris, kaf pun berbaris. Kedua-dua tu hampir pada sifat dan makhraj. Qikum. Kalau kita kurang berhati-hati, dia akan jadi fawqikum, qikum. Dua-dua jadi kaf. Ataupun mungkin dua-dua jadi qaf. Qikum, qikum. Ataupun hikum. Sedangkan dia
fawqikum, tikum, fawqikum, min fawqikum. Itu yang pertama. Yang kedua, berhampiran sifat sahaja seperti qaf dengan dal. Dia sifat dia hampir, tetapi makhraj dia jauh lah. Qaf dengan dal dia tak hampir. Maaf, sikit gangguan. Okey. Yes, insya-Allah tak ada gangguan dah. Okey, saya teruskan. Apakah dia contoh dia? Ila qada, qaf dengan dal. Qadarim, qada. Dia kalau kita kurang hati-hati dia akan jadi qada. Bukan qada. Ila qada. Dia sifat dia hampir. Qaf ni pun qalqalah, dal ni pun qalqalah lah. Okey? Kedua-dua huruf ni dia hampir pada sifatnya. Okey, ila qadarim ma'lum. Yang ketiga, hampir makhraj sahaja seperti dal dengan sin. Adada sinin, das dengan sal tu. Adada sin. Kalau kita kurang hati-hati dia kaji adada sinin. Jangan macam adada sinin. Jangan adadas. Dia macam memasukkan terus pada huruf da. Maka bagi bacaan semua qura' wajib dibaca dengan izhar pada ketiga-tiga contoh ini. Yang mutaqariban kabir ni. Tak ada yang idghamkan. Semua izharkan. Okey. Dia nak membezakan dengan yang mutamasilan tadi. Kalau mutamasilan tadi, bagi dua huruf yang sama makhraj dan sifat, yang kabir, kan mutamasilan kabir, dia idgham bagi Imam Abu Amru. Tapi kalau mutaqariban kabir, tidak ada yang baca dengan idgham. Nanti kan mula-mula ni agak susah nak faham kalau pertama kali dengar bab ini ataupun belajar tentang bab ni, dia agak berat sikit lah. Tapi kalau kita nak mendalami lagi sifat-sifat huruf ini, insya-Allah ataupun berkaitan dengan tajwid ini, maka insya-Allah kita belajar. Kita dengar dulu, kita selalu dengar, insya-Allah nanti lama-lama kita akan jadi mahir insya-Allah. Okey? Boleh teruskan lagi? Kita teruskan. Surat 242. Mutaqariban mutlaq. Bertemu dua huruf yang hampir pada makhraj dan sifat ataupun sifat, tapi yang mutlak. Mutlak ni apa? Iaitu huruf pertamanya berbaris, huruf yang keduanya pula mati. Okey. Contohnya, dia ada tiga keadaan juga. Contohnya apa? Berhampiran sifat dan makhraj seperti ta dengan sa. Wala ta tu berbaris atas, ta tu mati. Tas nun. Yang kedua, berhampiran sifat sahaja seperti qaf dengan ta. Yaltaqi. Qaf tu berbaris, ta tu pula mati. Yaltaqi ta. Yang ketiga, berhampiran makhraj sahaja seperti sin dengan nun. Siyabusun, sin tu dia berbaris, nun tu mati. Okey? Maka wajib diizharkan oleh semua imam qura'. Jadi nanti kalau ada kita dengar sesiapa pun yang membaca dengan idgham, dia memasukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua, sama ada pada mutaqariban mutlaq ataupun pada mutaqariban kabir ataupun pada mutaqariban saghir, maka kita bagi tahu dia, cik baca salah. Tak ada idgham pada mutaqariban ni. Tak ada. Yang ada idgham mutamasilan ada. Tapi idgham mutaqariban dia masuk itu bagi imam-imam semua tidak berlaku lah. Habis. Kata Syekh Sulaiman Jamzuri, dan sekiranya dua huruf itu berhampiran pada makhraj serta bersalahan pada sifat, maka digelar mutaqariban. Berkata Syekh Ibrahim Samanuddin, dan mutaqariban jika pada kedua-duanya makhraj dan sifat berhampiran atau salah satu daripada keduanya. Habis mutaqariban. Yang pertama tadi mutamasilan, yang kedua ni mutaqariban, dia hampir pada makhraj dan sifat.
Yang ketiga ni mutajanisan. Apakah dia mutajanisan? Iaitu dua huruf yang sama pada makhraj tapi lain sifat. Makhrajnya sama. Sebab itu kita kena kuasai sikit sifat makhraj huruf. Kat mana letaknya huruf-huruf itu. Okey? Supaya kita tahu dia tu sama pada makhraj tapi sifatnya lain. Mutajanisan terbahagi kepada 3 bahagian. Iaitu saghir, kabir, mutlak. Sama juga macam yang mutamasilan, sama juga macam yang mutaqariban. Baik, apakah dia mutajanisan? Saghir, dua huruf yang sama pada makhraj tapi lain sifat. Iaitu huruf pertama sukun, huruf yang pertama tu mati, huruf yang keduanya berbaris. Contoh dia apa? Huruf ta dengan dal. Banyak huruf ta dengan dal ni sebenarnya dia huruf yang sama makhraj. Ta, ad, dua-dua tu huruf hujung lidah. Okey? Bertemu, ta tu yang mati, dal tu yang berbaris. Huruf yang pertama mati, huruf yang kedua berbaris. Qad ujibat da'. Ketika tu dal tu kita tengok asalnya sebenarnya tak ada sabdu tu. Tapi berlaku idgham. Wajib diidghamkan oleh semua imam qurra. Wajib idgham. Semua imam qurra mengidghamkan ta kepada dal itu. Qad ujibat da'. Jangan baca ujibat. Bat pula jangan. Badda. Jangan baca bat. Hilang ta sebab dah masuk pada huruf dal. Jelas? Baik. Yang kedua mutajanisan kabir. Apakah dia kabir ni? Biasanya dua-dua huruf tu berbaris lah. Contoh ta dengan ta. Dua-dua ni juga huruf hujung lidah. Ta dengan ta sama makhrajnya tapi sifatnya lain. Ta ni dia tak ada qalqalah. Ta ni qalqalah. Kan? Okey, kita tengok. Contohnya wal ta'ti ta. Kabir ni ingat dua-dua berbaris. Huruf pertama berbaris, huruf yang kedua pun berbaris. Okey? Okey? Contoh wal ta'ti ta. Jangan baca wal ta ta. Wal ta ta. Salah. Wal ta ta. Salah. Wajib diizharkan oleh Imam Hafs kecuali pada kalimah yahiddi. Dalam surah Yunus. Biasanya yahdi. Baca yahdi. Okey? Dibaca secara idgham jika dikembalikan pada tulisan asalnya. Tu maknanya bagi kita baca jelaslah wal ta'ti ta. Wal ta'ti ta. Tita. Okey? Kita jelaskan. Mungkin pada imam lain mungkin ada yang mengidghamkan. Habis. Kalimah yahiddi itu asalnya yahtadi. Yahiddi asalnya yahtadi. Kemudian disukunkan ta. Ta tu mati. Diidgham untuk dimasukkan. Diidghamkan maka menjadilah susah macam yahdi. Yahdi. Kemudian dibariskan ha dengan baris kasrah yahid. Yahid. Kerana menyelesaikan perhimpunan dua huruf sukun, maka menjadilah yahiddi. Kemudian ditukarkan ta kepada dal, maka menjadi yahiddi. Diidghamkan dal pada dal, maka pada tulisan pun dah siap tuliskan yahiddi. Maknanya kalimah yahiddi itu asalnya yahtadi. Yahtadi. Tapi kita baca dengan idgham bagi semua qurra, maka dalam mushaf kita, Quran kita dah siap-siap tukarkan terus daripada yahtadi kepada yahiddi. Okey? Yang ketiga, mutajanisan mutlak. Mutajanisan mutlak ni huruf yang pertama tu berbaris, huruf yang kedua mati. Okey? Contoh ta dengan ta. Afata. Afata ta. Ta tu masih jelaskan lagi ta. Ta. Wajib diizharkan oleh semua imam qurra. Jelaskan ta, jelaskan ta. Afata. Latihan lah kita baca yang huruf pertama tu. Afata. Mula kita sengih. Afata. 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 Ta. Ta. Begitu. Jangan afatot. Afatot. Dua-dua dia baca ta. Afatot. Salah. Jangan afatot. Afata. Ta. Mudah-mudahan semua jelas lah ya. Saya buat muka saya betul-betul depan jadi dengan terbeliak biji mata ni. Mudah-mudahan nampak lah semua ya.
Afata, afata, ta, ta, ta. Afata. Cuba buat latihan. Afata tama'u, afata tama'u. Jangan baca afatot, afatot. Itu salah. Itu dua-dua huruf ta. Berkata Syekh Sulaiman Jamzuri, ataupun sekiranya dua huruf itu bersamaan pada makhraj, tidak pada sifat, maka layak digelar dengan mutajanisan. Dan mutajanisan bersepakat dua huruf pada makhraj tapi tiada bersamaan pada sifat. Habis dah mutlak. Kali ini bertemu dua huruf yang mutaba'idan, yang nombor 4 muka surat 244, mutaba'idan. Dua huruf yang berjauhan. Dia tak sama langsung makhraj dan tak sama pada sifat. Jauh. Dua-dua tu jauh. Terbahagi kepada 3 bahagian. Ada yang saghir, kabir dan mutlak. Yang mutaba'idan saghir iaitu dua huruf pertama. Huruf yang pertama mati, huruf yang kedua berbaris. Dia mudahnya saghir ni, huruf pertama mati, huruf yang kedua berbaris. Mudahnya kabir ni, dua-dua huruf berbaris. Mudahnya mutlak, huruf pertama berbaris, huruf yang kedua pula mati. Contoh, wa idza tuliyat alaihim, tuliyat alaihim. Jelaskan, wajib diizharkan oleh semua imam qura'. Tak ada yang baca wa idza tuliya alaihim. Tuliya alaihim itu stekel kepala dia. Kok dia kata saya baca imam lain. Dia kata, kenapa baca wa idza tuliya? Saya baca qiraat lain ustaz. Ketuk kepala dia. Tak ada qiraat yang baca wa idza tuliya. Tuliyat alaihim. Pandai-pandai nak reka-reka. Ingat kita tak belajar ke? Kita belajar. Sebab tu kita tahu tak ada imam yang baca wa idza tuliya. Jangan gatal nak baca wa idza tuliya ya. Okey. Yang kedua mutaba'idan kabir. Dua huruf berbaris seperti dal dengan ha. Dihaqa, jelaslah. Dua-dua tu huruf baris, tak ada masalah. Juga diizharkan oleh semua imam qura'. Yang ketiga, mutaba'idan mutlak. Jumpa huruf pertama berbaris, huruf yang kedua mati seperti ha dengan mim. Anfusihim. Yang baca anfusim. Dia hilangkan ha sebab dia masukkan pada huruf mim. Tak ada baca macam tu. Semua imam mengizharkan, menjelaskan ha, hi dan mim tu mati. Him. Jangan baca anfusim. Hilang ha, dia masukkan terus pada huruf mim. Tak ada idgham. Salah. Anfusihim. Okey tak? Jelas tak sekarang ni? Okey. Alhamdulillah. Okey, kita belajar tajwid pada petang ni. Kitab Tajwid Al-Quran, Qiraat Asim, jilid yang pertama. Sekarang kita masuk pada muka surat 245. Berkatalah Syekh Ibrahim Samanudi dan mutaba'idan jika datang dua huruf berjauhan pada makhraj dan berbeza pada sifat. Makhrajnya jauh, sifatnya pun tak sama. Dan jika dua huruf berjauhan pada makhraj dan berbeza pada sifat, itulah dia mutaba'idan. Kata Syahid Salsabil, mutaba'idan jika dua huruf berjauhan pada makhraj dan sifat yang tidak bersatu. Perhatian, muka surat 246. Apa yang ulama kita nak beri perhatian. Apa dia? Ulama tajwid mengatakan bahawa mutaba'idan berlaku dalam beberapa keadaan berikut. Yang pertama, berjauhan makhraj dan berbeza pada satu sifat sahaja. Seperti dal dengan hamzah. Dal dengan hamzah berkongsi pada jahar, syiddah, istifal, infitah dan ismat. Dal pada qalqalah, adapun hamzah tiada padanya qalqalah. Contoh da'aba. Yang baca da'ba tak boleh. Da'aba. Yang kedua, berjauhan makhraj dan berbeza pada dua sifat. Ini dari sudut penguasaan sifat-sifat huruf lah. Ini sangat detail kitab ni, Masya Allah. Sampai dia tengok di antara dua huruf itu, berapa yang sama, berapa pula yang berbeza pada sifatnya. Dia siap detailkan lagi. Contoh dia kata ta dengan ain. Ta dan ain berkongsi sifat apa? Ta dengan ain dia sama sifat istifal. Mereka juga ada sifat infitah dan ismat. Tetapi ta dia ada sifat hamas dan syiddah.
Adapun ain dia jahar dan tawassut. Maknanya dia berbeza pada dua sifat itu. Okey. Kemudian yang ketiga, berjauhan makhraj dan berbeza pada tiga sifat. Seperti sa dengan jim. Sa dan jim, mereka ni dua-dua ni ada sifat istifal, infitah dan ismat. Tetapi huruf sa, dia ada sifat hamas, rakhawah dan tak ada qalqalah, sa. Tapi jim, dia sifat jahar, syiddah dan dia ada qalqalah. Nampak? Dia ada tiga huruf, tiga sifat yang berbeza antara sa dengan jim. Yang lain semua sama. Okey. Yang keempat, berjauhan makhraj. Maknanya makhraj tempat keluar huruf itu jauh dan berbeza pada empat sifat. Empat sifat yang berbeza. Contoh qaf dengan sad. Qaf dengan sad ni, mereka dua-dua ni, qaf dengan sad ada sifat isti'la. Sama. Qaf ada isti'la, sad pun isti'la. Tetapi qaf dia sifat jahar, syiddah, infitah dan qalqalah. Adapun sad padanya sifat hamas, rakhawah, itba' dan tak ada qalqalah. Ada empat sifat yang berbeza. Okey. Contoh tu yang pertama tuliyat alaihim. Yang contoh yang contoh pertama da'abah, contoh kedua tuliyat alaihim, contoh ketiga sajjaja, yang keempat qasdus sabil. Baik, yang kelima, berjauhan makhraj dan berbeza pada lima sifat seperti ta dengan ha. Ta dan ha berkongsi pada ismat. Sama sifat ismat. Dua-dua tu ada sifat ismat. Tapi ta ni dia jahal, syiddah, isti'la, itba' dan qalqalah. Adapun huruf ha dia hamas, rakhawah, istifal, infitah dan tiada qalqalah. Contoh ya tuhur, ya tuhur. Ta dengan ha, ya tuhur. Okey. Yang keenam, berjauhan makhraj dan berbeza pada enam sifat seperti kha dengan ra. Kha dan ra berkongsi pada infitah, tetapi kha dia ada sifat hamas, rakhawah, isti'la, ismat dan tiada inhiraf, dan tiada takrir. Tapi ra dia ada sifat jahar, tawassut, istifal, izlaq, inhiraf dan takrir. Dia ada enam sifat yang berbeza dengan kha dengan ra. Ya khurujun, contoh dia lah. Okey, setiap mutamasilan, bertemunya dua huruf yang sama, dua huruf yang hampir, dua huruf yang berbeza, sama makhraj tapi berbeza sifat. Dan yang mutaba'idah ni huruf yang dua-duanya berbeza sifat dan makhraj, terbahagi kepada tiga bahagian lagi. Ada saghir, kabir dan mutlak. Okey, habis. Kita tengok perhatian yang kedua. Pertemuan dua huruf yang telah dibincangkan sebelum ini adalah pertemuan pada lafaz dan tulisan. Jadi bertemu pada sebutan kita dan bertemu pada tulisan tu. Bertemu. Hakikatnya pertemuan dua huruf berlaku dalam tiga keadaan. Ada hakikat lagi, Masya Allah. Pening orang-orang awam baca kitab ni. Sebab tu kalau kita nak baca ni, biar cari yang ada guru supaya kita dapat penjelasan daripada mereka lagi. Pertemuan pada lafaz dan pada tulisan inilah yang telah kita bincangkan sebelum ini. Okey, pertemuan pada lafaz sahaja, tidak pada tulisan. Ia terbahagi kepada empat bahagian lagi. Masya Allah. Masa nak termuntah dengar ni. Banyak sangat pecahan-pecahan dia lagi ya. Kita cuba habiskan insyaAllah. Sempat tak? Sebelum kita masuk pada hukum isti'azah. Okey, pertemuan pada lafaz, contoh mutamasilan, contoh dia wa innama ana nazirun mubin. Ni contoh jumpa pada lafaz, tapi pada tulisan tak ada. Contoh kan, wa innama ana nazi, ana nazi. Ana nazi. Na tu kan pendek, ana nazi. Macam jumpa dua nun. Sedangkan pada tulisan tak ada. Dia terpisah. Nampak? Dia berjumpa pada bacaan saja. Anana, nana, nana, ananazi. Wa innama ananazi. Kan nana, dua huruf yang sama kan? Tapi pada tulisan sebenarnya dia terpisah dengan huruf alif. Okey. Yang mutaqariban ni pula contoh anara. Berjumpa dengan nun dengan ra.
Sedangkan nun dengan ra tu terpisah dengan huruf alif. Pada tulisan sebenarnya, pada bacaan dia jumpa tapi pada tulisan tidak. Mutajanisan pula contohnya wama ana minal, nun dengan mim. Dua-dua ni dia makhraj sama tapi sifat lain nun dengan mim. Pada bacaan kita sebut wama ana minal. Nama nun dengan mim tu bertemu. Tapi pada tulisan sebenarnya dia tak berjumpa pun. Mutaba'idan contoh nun dengan hamzah. Bunyinya anauh. Sedangkan pada tulisan sebenarnya tidak bertemu pun sebab mereka kedua tu nun dengan hamzah terpisah dengan huruf alif. Faham tak? Okey. Yang ketiga, tengok. Pertemuan pada tulisan sahaja, tidak pada lafaz. Pertemuan pada tulisan sahaja, tidak pada lafaz. Maksudnya apa tu? Dalam tulisan berjumpa dua huruf. Tetapi pada lafaz sebenarnya tidak. Contoh mutamasilan, contoh innahu huwa. Kan huwa, hu. Hu. Pada bacaan kita kan innahu hu. Kan jumpa dua huruf yang sama. Hu. Sedangkan pada tulisan dia bertemu pada tulisan saja, tidak pada lafaz. Pada lafaz sebenarnya dia baca panjang. Innahu huwa. Dia terpisah sebenarnya dengan bacaan yang panjang itu. Okey, contoh bertemu pada, sebab kalau kita tengok innahu tu asal waw kecil tu tak ada sebenarnya. Nampak pada tulisan dia bersambung, bertemu. Tetapi pada bacaan kita baca panjang. Innahu huwa, dia terpisah dengan waw. Okey, mutaqariban pula huruf ha dengan ha. Pada bacaan dia terpisah sebenarnya. Maknanya dia bertemu pada tulisan saja. Ha dengan ha. Asal waw kecil tu asalnya tak ada asalnya tak ada. Maknanya ha dengan ha tu bertemu. Tapi bila kita baca dengan panjang dua harakat, maka terpisahlah ha dengan ha. Ha dengan ha terpisah apabila kita baca. Innahu haki. Sebab terpisah dengan panjangnya tu. Mutajanisan iaitu dia bertemu pada tulisan innahu ana. Tetapi pada bacaan sebenarnya terpisah dengan kadar panjangnya. Innahu awwab. Contoh Mutaba'idan contoh innahu lakum. Ha dengan lam tu dia memang huruf yang jauh sangat makhraj dan sifat. Pada tulisan sebenarnya dia berjumpa ha dengan lam, tapi pada bacaan sebenarnya tidak. Sebab kita baca dua harakat. Innahu lakum. Hu lakum. Lambatkan jumpanya sebab dia terpisah dengan mat. Okey, perhatian yang ketiga. Ulama tajwid telah menetapkan beberapa cara ataupun kaedah untuk membezakan antara mutaqariban, mutajanisan dan mutaba'idan. Huraiannya seperti berikut. Jika dua huruf keluar dari dua anggota besar makhraj, iaitu makhraj am, seperti lidah dengan kedua bibir, maka keduanya dinamakan mutaba'idan. Kecuali kha dan ghain dan qaf dan kaf, maka keduanya dinamakan mutaqariban kerana tempat berakhirnya hujung halkum. Di situlah bermula pangkal lidah. Okey. Dua huruf ni, contoh yang datangkan kha dengan ra. Kha dengan ra, kalau kita belajar makhraj huruf, kha dengan ra ni dia sama. Kha, ra. Halkum kita, dua-dua tu berada di hujung. Qaf dengan kaf pun sama juga, dia berada di pangkal lidah. Okey? Yang kedua, jika dua huruf keluar dari dua anggota kecil, makhraj khas pula, tetapi diselangi oleh anggota kecil yang lain, seperti pangkal halkum dengan hujung halkum, diselang dengan tengah halkum, maka keduanya dinamakan mutaba'idan. Adapun jika diselangi oleh anggota kecil, maka keduanya dinamakan mutaqariban. Contoh tadilah halkum kita, huruf kha jumpa dengan huruf hamzah. Hamzah kan kat pangkal halkum.
dipisah dengan tengah-tengah halqum tu apa dia? Huruf ain dengan huruf ha. Maka dinamakan dia mutabaidan. Yang ketiga, jika dua huruf keluar dari satu anggota kecil iaitu makhraj khas. Sama. Kedua-dua huruf itu keluar pada makhraj yang sama, maka keduanya dinamakan mutajanisain. Yang keempat, jika dua huruf keluar dari dua anggota besar, makhraj am, seperti lidah dengan dua bibir. Makhraj am lidah dan dua bibir, kan? Itu memang dua anggota yang berbeza. Tetapi diselangi oleh anggota kecil yang lain seperti hujung lidah dengan pangkal lidah, yang diselangi dengan tengah lidah tetapi bersamaan pada semua sifat, maka ulama' berselisih pendapat padanya. Kebanyakan ulama' tajwid menamakan keduanya sebagai mutajanisan. Ada sebahagian ulama' kata mutaqariban. Yang kelima, jika berhimpun dua huruf dan salah satu daripadanya keluar dari rongga jauf, maka tidak disifatkan dengan mutaqariban ataupun mutajanisan kerana makhrajnya adalah muqaddar, iaitu tiada putus suara padanya. Baik, jadi kat bawah ni, kat muka surat 250, diberikan jadual hubungan pertemuan antara dua huruf serta hukum berkaitan dengannya mengikut riwayat Hafs. Ini boleh tengok sendirilah. Kalau contoh mutamasilan, contoh dia macam mana. Kemudian bagi bacaan kita, dia datang kat tengah-tengah tu. Kalau contoh wa idza qila lahum, maka kita baca dengan izhar qila la. Jangan baca wa idza qila lahum. Tetapi kalau contoh waqad dakhalu, dua tu huruf yang sama, huruf yang pertama mati, huruf yang kedua baris, maka kita wajib idghamkan. Bacaan kita ni semua yang dalam jadual ni semua adalah bacaan kita. Sebagai rujukan. Okey, kalau bertemu. Kalau kenapa kata izhar, kenapa kata idgham, mana kalimah yang ada izhar, yang kena jelaskan dua-dua huruf, mana kalimah dalam Quran yang kita kena masukkan kepada huruf yang kedua. Tengok dalam jadual tu, ada idgham mutamasilan, ada idgham mutaqariban, ada idgham mutajanisan, ada yang mutabaidan. Mutabaidan ni tak ada idgham dah. Habis. Muka surat 251. Alhamdulillah, selesai sudah dua tajuk yang sangat penting dalam ilmu tajwid. Apakah dua tajuk tu? Iaitu berkaitan dengan makhraj, tempat keluar huruf, dan juga sifat, iaitu sesuatu yang disandarkan kepada huruf itu. Dua tajuk, makhraj dan sifat ni sangat penting dalam ilmu tajwid. Maka dengan menguasai dua tajuk ini dapat memudahkan kita memahami bab-bab yang akan datang. Di sini saya bawakan jadual ringkas huruf hijaiyah berdasarkan makhraj, gelaran, sifat dan kategori. Jadi saya tak nak baca satu-satulah sebab banyak sangat ni. Alif sampai ya, kita tengok dia ni makhraj apa dan gelaran dia apa. Contoh ya, contoh alif. Alif ni makhraj ialah rongga ataupun jauf. Ruang udara, tekak sampailah ke mulut. Dinamakan dia ataupun digelar dia sebagai huruf jaufiyah. Dia ni berada dalam kategori apa? Dia sifat yang ada pada dia iaitu jahar, rakhawah, istifal, infitah dan ismat. Dia dalam kategori huruf mutawasitah, huruf yang pertengahan. Bukanlah huruf yang kuat, bukanlah huruf yang lemah. Dia huruf yang tengah-tengah. Jadi ni jadual dia. Jadi lepas ni contoh lah. Contoh ada orang tanya, ta tu huruf apa? Kita buka balik jadual ni. Kita kata contoh, ta ni adalah makhrajnya hujung lidah. Apabila dia angkat menekan ke pengikat gigi dan pangkal gigi kacip tengah, dia digelar sebagai huruf naq'iyah. Naq'iyah. Dan sifatnya pula pada huruf ta, dia ada hamas, syiddah, istifal, infitah dan ismat. Dan dia dalam kategori huruf mutawasitah. Mutawasitah. Okey, ini contoh jadual. Alif sampailah kepada huruf ya. Muka surat 255 itu. Nak baca panjang sangat, saya pun tak larat dah. Ini sebagai rujukan kita. Jadi pengarang kitab dengan penuh kerajinan, dia menyusun setiap satu demi satu huruf daripada alif sampailah kepada huruf ya.
Detailnya dia susun tu untuk menjadi rujukan bagi kita. Kalau kita nak rujuk, kita kata, aku keliru terhadap huruf za. Kita pun cari huruf za. Mana huruf za? Oh, huruf za ni huruf apa? Contoh cari mana huruf za. Okey. Huruf za ni, okey, rupanya makhrajnya ialah antara belakang hujung lidah. Kemudian bertentangan hujung dua gigi kacip tengah. Za, za, za. Dia ni digelar huruf laswiyah. Sifat yang ada pada dia, jahar, rakhawah, itbaq, isti'la dan ismat. Dia termasuk dalam huruf-huruf yang kuat, aqwa. Ini sekadar kata jadual rujukan kita. InsyaAllah, para jemaah, sidang penonton, tuan-tuan dan puan-puan yang sabar belajar kitab tajwid ini, InsyaAllah petang ni, jam 2 suku, kita akan sambung kembali ke tajuk yang baru iaitu hukum isti'azah. Hukum isti'azah. InsyaAllah. Okey. Dan yang saya ucapkan kepada semua yang telah sabar terus menerus belajar Al-Quran menggunakan kitab tajwid Al-Quran Qiraat Asim ini, kitab yang sangat detail, yang sangat sesuai bagi orang-orang yang nak mendalami lebih lagi ilmu tajwid, terutamanya di kalangan asatizah, guru-guru Al-Quran ataupun yang mengajar Al-Quran, ataupun yang nak lebih mendalami lagi Al-Quran, maka ini kitab yang sangat sesuai untuk kita dapatkan. Okey, harganya ialah RM80 untuk sebuah kitab. Kalau nak beli 2 kitab iaitu 2 jilid, dia sambungan tu jilid pertama dengan jilid kedua, harganya RM145. Boleh mesej saya insya-Allah di talian nombor 0193079306. Okey, saya sertakan di ruang komen tu. Ada ke tak ada? Okey, sekejap 0193079306. Macam tak keluar. Okey, keluar dah. Okey, boleh mesej saya personal untuk dapatkan kitab ni. Okey, insyaAllah kita sambung nanti bab isti'azah petang ni jam 2 suku melalui page saya Quran bersama Ustaz Jeff. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Mohon maaf, mohon ampun atas segala salah silap kurang saya. Sama-sama kita akhiri dengan bacaan doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Terima kasih semua. Dan terima kasih kepada Klinik Ngaji Kubak Center atas tajaan kuliah kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.